kita boleh mulakan surah An-Nur mulai daripada ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalun, laki-laki. La tulhihim, tidak ia melalaikan akan mereka. Tidak ia melalaikan akan mereka. Tijaratun, oleh perniagaan. Wala bai'un, dan tidak jual beli. An, dari zikrillah, mengingati Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan solat. Wa itaiz zakah, dan mendatangkan zakat. Yakhafuna, mereka takut. Yauman, akan satu hari. Tataqallabu, ia berbalik-balik. Fihi, padanya. Al-qulub, oleh hati-hati. Wal absar, dan penglihatan-penglihatan. Ayat 38. Liyajziyahum, supaya ia balas akan mereka. Supaya ia balas akan mereka. Allahu, oleh Allah. Ahsana, sebaik-baik. Ma, apa yang. Amilu, telah mengerjakan mereka. Wa yazidahum, dan ia tambah akan mereka. Min fadlihi, daripada kurniaannya. Wallah, dan Allah. Yarzuku, ia rezekikan. Man, akan orang yang. Yasha'u, ia kendaki. Bighairi, dengan tanpa. Hisabin, hitungan. Baik, saya masuk mula ya. Ayat yang ke-37. Surah An-Nur. Rijalun, la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Ya, laki-laki, atau kita boleh sebut juga orang-orang lelaki. Tidak ia melalaikan akan mereka oleh perniagaan, dan tidak jual beli dari mengingati Allah. Kenapa disebutkan orang-orang lelaki?
Sebab pada kebiasaan asalnya orang-orang musyrikin, ya, ataupun Arab jahiliyah masa itu, bukankah ya perempuan-perempuan ya tidak boleh keluar dan tidak boleh ya berniaga. Jadi ya disebutlah rijal. Mana kebanyakan yang berdagang-berdagang ya kebanyakan adalah di antara rijal, iaitu orang-orang lelaki. Ya. Orang-orang perempuan ya mereka duduk di rumah. Jadi yang berniaga ya semua orang-orang lelaki. Allah ingatkan dalam ayat ini, bukan tidak ya dibenarkan untuk berniaga. Ya. Dalam ayat lain kan wabtahu min fadlillah, dan carilah olehmu akan kurnia Allah. Ya, artinya ya tidak ada salahnya ya mencari kekayaan ya daripada jalan perniagaan contohnya. Ya. Jadi jangan sampai tergolong kepada ayat ini. Sebab ayat ini memberitahu kepada ya orang-orang lelaki yang mana perniagaan dan jual beli ini adalah sesuatu yang sangat mengasyikkan dan melalaikan. Jadi, ya kalau tak betul, ini keimanan yang tidak kuat, nescaya ya mereka akan hanyut dengan asyik dengan perniagaan dan jual beli, ya, dan tidak ingat kepada Allah tentang ya halal haram daripada jual belinya. Sebab itu diperingatkan kepada lelaki-lelaki, beruntunglah kalau seandainya ya ahli-ahli perniagaan ini ya mereka masih ingat Allah Ta'ala. Kemudian wa iqamis shalah, dan mendirikan solat, wa ita'iz zakah, dan mendatangkan zakat. Ya. Jadi solat diterangkan di sini, mendirikan solat. Sebab terkadang dengan perniagaan ini mereka mengabaikan solat. Apalagi kalau orang-orang ini berfaham ya solat ini ya boleh qada saja. Ya maka tak pernahlah dia solat, melainkan kenyataannya tak apa kita boleh qada, tak boleh kita boleh qada. Jadi merengan-rengankan hukum solat ini. Ya, walaupun dia mampu untuk solat, tapi dia kata tak apa kita qada nanti. Ya. Macam tu. Ya. Jadi rugilah kalau seandainya mereka ya berniaga ya tidak ingat Allah dan tidak mendirikan solat. Ya. Ini satu kerugian. Kadang kita tengok pasar-pasar malam ya berlangsung daripada ya asar bawalah kepada maghrib, ya. Maghrib dah tak solat maghrib lah, sampailah ke isyak. Ya. Alasan-alasannya tak tahu. Ya, mungkin alasan-alasan mereka sebab mereka kata boleh qada. Kalau ikutkan dalam bab solat khauf, solat takut ni, ya, Nabi dalam peperangan pun, ya bukan Nabi, ya mereka yang sama dalam peperangan, mereka melakukan solat walaupun dalam peperangan. Dalam musafir pun mereka boleh jamak qasar lagi direngankan. Ya ini langsung tak solat, ya balik pula dah penat. Ya kononnya nak jamak, nak apa? Nak qada lah kononnya nanti isyak. Sampai rumah dah keletihan. Ya lalu langsung tertidur. Ya sampai ke subuh. Ya subuh bangun tak tidak wallah alam. Ya besok paginya dah mencari barang pula untuk ya berniaga selanjutnya. Jadi kalau seandainya terus-menerus macam ini, inilah ayat yang memberi teguran ya tentang mereka-mereka yang berniaga. Okeylah, dalam ayat ini kata lelaki zaman sekarang, perempuan pun hebat juga. Ya, mengambil ruangan dalam hal perniagaan. Tapi kalau seandainya mereka
tergolong daripada yang mengingati Allah mendirikan solat. Tak ada salahnya. Itu yang dituntut. Ya. Kemudian wa itaiz zakah, dan mendatangkan zakat. Maksudnya dengan kelebihan harta yang Allah telah berikan kepadanya. Ya, mereka keluarkan zakat. Baik dengan cara bersedekah ataupun zakat yang wajib. Yakhafuna, mereka takut yauman, ia akan satu hari tataqallabu fihil qulubu wal absar. Ia berbalik-balik padanya oleh hati-hati dan penglihatan-penglihatan. Atau bahasa kasarnya, ya, mereka takut satu hari, iaitu hari kiamat nanti, yang mana hati-hati dan pendengaran ini bergolak atau bergoncang. Itu dikatakan berbalik-balik. Ya. Jadi dalam keadaan, ya, berniaga sekalipun, ya, mereka dirikan solat. Ya, kalau di negara-negara Arab ni, ya, mereka solat ni, ya, tak kira tempat. Ya, kat situ dia solat juga. Ya, maknanya di tempat tu juga dia solat. Ya, dah terbiasa oleh masyarakat mereka. Mereka tak rasa kaku. Mereka tak rasa segan. Ya. Di tempat kita ni, ya, baru tahun berapa, ya, baru disyaratkan, ya, tempat-tempat shopping, ya, mesti nak ada syaratnya nak lulus tadi, mesti ada tempat solat. Itu pun baru juga. Kalau dulu-dulu, ya, ramai yang tak solat juga. Ya, pergi shopping sana, shopping sini pun tak ada tempat nak solat. Nak solat suka-suka hati, ya, sudah tentulah masyarakat kita ni tak biasa, segan, malu. Ya. Jadi tak dirikan solat lah. Itu ceritanya. Ya. Berbeza di negara-negara lain, negara Arab, ya, mereka sudah terbiasa dengan adab macam tu. Tak kisah. Ya, kadang tempat shopping ni pula, shopping besar ni, Jumaat, ya, tiba-tiba dibentang. Tengah-tengah lapangan tempat shopping tu, tiba-tiba dah bersusun orang. Rupanya solat Jumaat. Ya, solat Jumaat di tengah-tengah tu. Ya. Kadang, ya, solat Maghrib kalau seandainya time buka puasa. Jadi masyarakat mereka sudah terdedah macam tu, tak adalah segan. Ya, walaupun sujud atas lantai tak ada sejadah pun. Ya. Dah terbiasa. Masyarakat itu susahlah, ya. Tak ada musola, tak ada tempat solat, jawabnya tak solat lah. Ya. Kalau di negara-negara bukan Islam pula, kadang sedihnya, ya, ada masyarakat yang, ya, daripada Timur Tengah ke, ya, daripada tempat kita ke, kadang cubalah nak solat di celah-celah, ya, tempat yang maknanya di tempat shopping ni adalah kawasan-kawasan yang dikatakan lengang boleh solat. Oh, jaga tak benarkan, dihalau. Walaupun tengah solat, dihalau. Itu negara-negara bukan Islam. Tengok susahnya lah kita nak sujud, kan. Ya. Di tempat kita ni sebenarnya yang paling senang sujud, di mana-mana boleh sujud, tapi segan, malu. Ya. Sebab tak terbiasa dengan itu. Ya. Kita nak sujud di negara-negara yang bukan Islam tu, ya, dihalau, kalau nak tahu. Ya. Macam itulah susahnya kita nak sujud, ya, kepada Allah Ta'ala di negara yang bukan Islam. Ya. Baik. Ayat yang ke-38 ni, lihat ziyahum, supaya ia balas akan mereka Allahu oleh Allah, ahsana ma amilu, sebaik-baik apa yang telah mengerjakan mereka, wa yazidahum min fadli, dan ia tambah akan mereka daripada kurniaannya. Itulah janji Allah Ta'ala. Allah akan membalas sebaik-baik apa yang mereka telah kerjakan, amal soleh tadi, ya, dengan balasan pahala. Ya, dan ia tambah Allah Allah tambah
ya, daripada kurniaannya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah ia rezekikan akan orang yang ia kendaki dengan tanpa hitungan. Mana disangka-sangka. Ya, terkadang ya Allah memperluaskan ya rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Ya. Baik, ya, kita semak semula ya kedudukan ayatnya. Kita di sini jumpa perkataan ya, yakhafuna ya, dalam ayat yang 37. Yakhafuna ya. Yakhafuna ini adalah fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari ini ya, kalau nak jadikan fi'il amar, tentulah kita buang ya jamak dia dulu, waw nun tu. Cuba kita nak buatkan mufrad, buang waw nun tu, waw nun akhir. Ya, kemudian ya fa tu kita kena matikan pada huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya ialah ha. Jadi ha alif fa. Kita matikan bunyi hof. Kemudian ya di akhir. Ya di akhir. Ya di awal, ya kita buang. Sebab dia mudhari. Ya, jadi kita buanglah mudhari tu. Jadi ya bunyinya ialah ya hof. Jadi hof itu dah jadi fi'il amar. Ya. Hof saja. Tapi dalam ejaan, dalam tulisan, alif tu dah tak dihidupkan lagi, tak hidup kat situ. Maknanya terus dibuang. Sebab bunyi hof tak ada bunyi alif pun. Lalu bunyi ejaannya khofa. Khofa tu khof, ya. Khof tu dah fi'il amar. Ya. Nak jadikan fi'il nahi, ya. La tahof. Ya. La tahof. Jadi madi dia khofa. Ya. Khofa. Khofa tu madi dia. Kho alif fa. Khofa. Ya. Mudhari'nya yang ada ni lah. Ya khofu. Khofa ya khofu. Amarnya khof. Ya. Nahi dia la tahof. Ya. La tahof. Dah jadi fi'il nahi. Ya, jadi khofa ni apa makna? Maknanya takut. Macam mana letak sebagai madi? Khofa. Kalau madi apa nak terjemah? Takut. Telah takut ia, ada telah ya. Telah takut ia. Kalau mudhari? Ia takut. Ia takut. Kalau amar, suruh? Kalau amar, takut. Takutlah oleh engkau. Takutlah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau takut. Macam itulah. Ya, perubahan dia. Ya. Jadi ya pada ya khofu ni ya, madi dia khofa. Baik, kita jumpa perkataan sini panjang sikit. Tataqallabu. Tataqallabu. Ya. Tataqallabu ini ya. Yang mudhari' di sini, huruf mudhari'nya ialah ta tu. Ta yang pertama. Ya. Ta yang pertama tu maknanya ia. Sebab ia tu, ia perempuan balik kepada kulu. Dia ganti nama ni, ia ganti nama kepada kulubu. Kulubu, hati-hati. Sebab itu digunakan ta ia, mu'annas. Kalau muzakkar, dia gunakan ya. Ya, kalau muzakkar, dia gunakan ya. Jadi sekarang, kita nak jadikan dia fi'il amar ya. Ni fi'il mudhari'. Kita jadikan fi'il amar, kita buang ta di awal. Sebab ta tu mudhari'. Jadi matikan ba di akhir. Ba di akhir kita matikan bunyi lab. Lab. Kemudian ya awalnya
taqallab. Jadi kerana tak ada huruf mati, kita terus bariskan saja taqallab, ikut baris. Taqallab. Itu fi'il amar lah. Taqallab. Ya. Itu fi'il amar dia, taqallab. Ya. Taqallab tu dah jadi fi'il amar. Kalau nahi, la tataqallab. La tataqallab. Kena ingat bahawa huruf asalnya memang ada ta. Taqallaba madinya. Taqallaba. Ta tu ta fi'il, bukan ta domir ya. Bukan ta domir. Ya, taqallaba. Jadi huruf asal tu adalah taqallaba tu. Sebab itu ta yang awal tu itu ta mudhari. Ya. Ta domir. Ta domir ya. Baik, madinya taqallaba. Mudhari'nya? Mudhari'nya yataqallabu. Mudhari'nya itulah. Yang ada ni adalah mudhari'. Dengar. Tataqallabu ni adalah mudhari'. Jadi oleh kerana dia gunakan tatu tam muannas, domir muannas, kita letakkan ya domir ya awal mudhari'. Domir awal mudhari' kita kena guna ya. Jadi ta tu tukar jadi ya. Jadi yataqallabu. Yataqallabu ya. Baik ulang. Wa tu menunjukkan jamak, jangan letak jamak lah. Ba sajalah, ba. Jangan tambah wa jadi jamak. Ya. Taqallaba mudhari'nya yataqallabu. Amarnya taqallab. Nahinya la tataqallab. La tataqallab. Dua kali ta. Madi taqallaba. Mudhari' yataqallabu. Amar taqallab. Nahi kena letak tambahan ta. La taqallab. Dua kali ta jadinya. La taqallab. Ya. Itu fi'il nahi dia. Baik. Qulub ya, ini jamak taksir. Ini jamak taksir. Kemudian absar juga dia jamak taksir. Ini daripada perkataan qulub, daripada qalbun. Qalbun hati. Jamaknya qulub. Hati-hati. Absar daripada perkataan ya basar. Basar ni makna melihat ya. Jadi absar ni jamak. Ya, penglihatan ya. Baik. Lagi perkataan yang selanjutnya ayat 38 yajziya. Yajziya, li tu dengan makna supaya, kita tinggalkan, mudhari'nya yajziya. Yajziya ni ya adalah fi'il mudhari'. Jadi kalau nak jadikan fi'il amar, kita kena matikan huruf akhir. Huruf akhirnya apa? Huruf akhirnya
Ya. Jadi matikan dengan zai tadi. Jadi bunyi apa? Z. Bunyi Z. Kemudian balik ke pangkal. Ya tu mudhari' buang, tinggal jim. Jim tanda apa? Tanda mati boleh bunyi tak? Tak boleh bunyi tambah alif. Jadi apa nak bunyikan? Bila tambah alif, bunyikan bawah ij. Apa? Ij, alif jim mati bawah ij. Ya zai, ya mati bawah zi. Ij zi. Kerana ya tu adalah huruf mu'tal, huruf sakit, fi'il amar kita tak boleh letak huruf ya tu, kena buang. Jadi ejaannya alif jim zai. Bunyinya ijzi. Kalau nahi la tajzi. Ada lam alif dengan ta. Mudhari' nahi, ingatkan lam alif dengan ta, penambahan dia. La tajzi. Ya. Jaza, madi dia jaza. Jim zai, alif jim zai ya. Tapi ya tu bukan ya, alif maksurah. Ya. Jim zai bunyi atas. Jim jaya zaya. Jaza. Jaza mudhari'nya mudhari' dah ada depan mata, jangan ubah-ubah. Yajzi. Kenapa nak cari-cari tempat lain? Ya. Dah ya. Yajzi itulah. Matikan ya. Apa sebab? Sebab ya tu baris atas sebab ada li. Sebab ada li tu jadi yajziya. Kalau tak ada li tu bunyinya yajzi. Tapi ada ya dia. Ya tu tak payah letak titik pun tak apa. Yajzi. Ulang balik ya. Madinya jaza. Mudhari'nya yajzi. Amarnya amar ijzi. Nahi la tajzi. La tajzi. Baik. Kita jumpa depan ni, biasa jumpa wa amilu solihati. Selalu jumpa amilu ya. Amilu ni adalah fi'il madhi jama'. Ya. Kalau mufradnya apa? Kalau mufrad dia. Ya, mufrad tu asal lah. Ya. Amilu ni jama' ada waw tu. Kalau mufrad dia? Mufrad dia amila. Jangan tukar-tukar, itulah yang asal. Mim bawah mi tu jangan tukar. Yang nak tukar tu baris depan tu jadikan atas. Lu jadi la lah. Sebab fi'il madhi kan mesti baris atas. Ja'ala, zahaba, hasiba. Ya. Di sini madhinya apa? Amila. Jangan baca amala salah. Besok setiap jumpa, ya, jumpa fi'il madhi ain mim lam, itu maknanya amila. Ya. Sebab itu dalam Quran, ya, kan kita jumpa amilu. Daripada amila seorang jadi jamak amilu. Telah mengerjakan mereka. Amila mudhari'nya apa? Biasa ya malu. Ya malu. Ya. Amila ya malu. Itu kebiasaan yang kita jumpa. Dia memang ya malu, bukan ya milu. Ya. Kalau nak sedap mulut, nak sedap mulut macam sedap dia ya milu. Tapi salah. Ya. Ya malu. Ya. Baik. Kalau
Ingat, tiap-tiap mula-mula semua tak ada waw. Waw tu hanya nak buat jamak saja. Mula-mula mesti tak ada waw. Ya. Mula-mula mudhari' kena tak ada tambahan waw. Mula-mula dia. Macam tu. Jadi amila ya'malu. 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 Agaknya amarnya apa kalau dah jumpa ya'malu? Amar dia. Cuba buat daripada mudhari'. I'mal. Ya, i'mal. Sebab ya'malu, malu tu jadi mal. Malu, mal. Jadi i'mal. Kalau nahi? Nahi mengikut dia. La ta'mal. La ta'mal dia mengikut dia. Ya. Ulang balik. Kalau madhi, amilah. Mudhari' ya'malu. Amar i'mal. Nahi la ta'mal. Okey. Kalau maknanya mengerjakan. Kalau madhi macam nak terjemah mengerjakan? Telah mengerjakan. Ya, ada telah, iya. Kalau mudhari'? Ia mengerjakan. Kalau amar? Kerjakanlah oleh engkau. Jangan ramai-ramai dulu, seorang dulu. Kerjakanlah oleh engkau. Ya. Kalau mu tu dah ramai. Ya, sebab itu i'mal. Kalau nahi? Jangan engkau kerjakan. Ya, jangan engkau kerjakan. Okey, ada lagi sini. Yazida. Yazida ni asalnya yazidu. Sebab dia ikut yajziyah. Yajziyah tu baris atas sebab pekat huruf li tu. Li. Ya, li tu namanya lamkai. Ya, yajziyah tu lam tu namanya lamkai. Jadi dia bunyi atas yajziyah. Jadi yazida dia ikut. Asalnya bunyinya kita letak asal yazidu. Dia mesti baris dhamma mudhari. Yazidu. Okey, kalau nak jadikan fi'il amar, apa yang nak dimatikan? Yazidu ni apa yang nak dimatikan kalau nak jadikan fi'il amar? Salah. Yang akhir. Bukan yang dal. Jadi dal tu matikan. Bila matikan, ya, apa bunyi akhir macam tu kalau mati? Mana ada ya kan mati. Mana boleh bunyi? Tak. Dal tu nak dimatikan dengan siapa? Dal tu. Dia mati dengan siapa? Mana datang alif pula ni? Yang ada kat situ ialah Zai. Zai tu dengan Zai. Apa bunyi? Zid. Bunyi zid lah. Yang nak dimatikan ialah dal. Mati pada Zai. Jadi bunyi zid. Bunyi apa? Zid. Kemudian ya tu ya apa? Ya awal. Ya mudhari'. Ya mudhari'. Ya mudhari' itu kita buang. Jadi kalau buang bunyi apa? Kalau buang bunyi apa? Zayyadal. Zayyadal. Bunyi apa? Tak, ini fi'il amar. Bunyi zid. Zayyadal, bunyi zid kan buang ya. Ya tu ya mudhari'. Kita buang. Jadi tinggallah zayyadal bunyinya zid. Itulah fi'il amar. Itulah fi'il amar dia.
Tapi dalam ejaannya, dalam ejaan ya tu tak payah tulis ya. Zaidal saja. Zaidal bunyi zid. Itu fi'il amar dia. Ya. Fi'il nahinya apa? Fi'il nahinya. La tazid. Kan fi'il amar penambahan dia lam alif dengan ta. Jadi letaklah la ta, la tazid. La tazid. Ejaan la tazid sama dengan fi'il amar, tak ada ya ya. Ya tengah tu tak ada. Dia bunyi zid terus. Okey, madi dia zada. Zai alif dal. Zai alif dal. Bunyinya zada. Zada, mudhari'nya apa? Yazidu. Fi'il mudhari' dah ada depan mata kadang tak nampak macam mana ni. Fi'il mudhari' depan mata ni yazidu jadi yazadu lah. Yazadu. Zada yazidu. Amarnya apa? Amar suruh. Zid. Nahi la tazid. Zada yazidu zid la tazid. Zada yazidu zid la tazid. Ya. Zada yazidu zid la tazid. Okey. Apa makna dalam apa makna sekarang ni kalau makna tambah? Kalau makna di sini apa? Telah menambah, ia tambah kan? Jadi sekarang perkataan tambah. Kalau madi tambah, telah tambah ia. Telah tambah ia. Kalau mudhari', ia tambah. Kalau amar, tambahlah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau tambah. Ya. Itu huruf-huruf yang apa fi'il yang ada huruf mu'tal ya. Huruf mu'tal ni huruf lemah. Kadang di akhir, kadang di awal, macam yazidu ni di tengah. Yazidu ni huruf mu'talnya di tengah ya tu. Macam yajzi tadi, yajzi dia punya huruf mu'talnya di akhir. Ya. Di akhir. Okey, di sini ada satu lagi perkataan yang mudah, yarzuku. Ini bukan mu'tal, ini huruf fi'il sahih. Fi'il sahih ni makna fi'il yang sehat, tak ada alif waw ya. Yarzuku. Maknanya ia rezekikan. Kalau kita nak jadikan fi'il amar, matikan yang mana? Tak, yang nak katakan mati yang mana? Qaf tu mati. Mati dengan siapa? Zai. Mati dengan zai. Apa bunyinya kalau mati dengan zai? Bapak pula zak pula dah ada baris depan tu ditukar zak pula. Zuk. Pandai-pandai masing-masing unukan-unukan ni. Ya? Ya, zuk. Ya. Kemudian ro tanda apa? Ro tanda apa ro? Tanda mati. Bila tanda mati tak boleh bunyi. Tambah apa? Tambah alif. Tambah alif apa nak bunyikan? Urzuk. Kalau zuk bunyilah urzuk. Ya. Alif ro. Urzuk.
Urzuk. Itulah fi'il amar. Itulah fi'il amar dia, urzuk. Ya. Hmm. Kalau nahi, la tarzuk. Lam alif dengan ta bunyikan la tarzuk. Dia ikut amarnya. Kalau amarnya zuk, dia bunyilah zuk juga ujungnya. Urzuk, urzuk. Kan zuk, jadi la tarzuk. Ikut juga, ikut nahi dia. Ya. Okey, macam ni ya. Tengok. Kaedah dia, fi'il mudhari' untuk 3 huruf ni. Dia tengok barisnya mana. Kalau barisnya contoh ditakdirkan sekarang ni, zuk, ia bunyinya atas, zak. Kalau zak bunyi atas, contoh, ya awalnya bunyi irzak. Apa? Irzak. Amarnya irzak. Kalau ditakdirkan, ya bunyi ke bawah zik. Bunyi ke bawah zik. Apa awalnya nak bunyi? Irzik. Apa? Irzik. Kalau ditakdirkan dengan bunyi depan zuk, apa awalnya bunyi? Depan juga urzuk. Ya. Ulang balik. Kalau bunyi atas zak, apa awalnya? Bunyi bawah. Bunyi bawah. Irzak. Kalau ditakdirkan bunyi bawah, zik, apa awal nak bunyi? Bunyi bawah juga. Irzik. Macam tu. Dia tak ada yang baris atas ya. Sebab baris atas ni hanya untuk 4 huruf. Dia ada baris depan dengan baris bawah saja. Urzuk, irzik, irzak. Macam tu. Ya. Tapi tak bolehlah perkataan urzuk ni jadi irzak. Tak boleh. Itu ini ada misal. Hanya misal. Ya. Baik ya. May yasha'u bi ghairi hisab. Sambung lagi ya. Wallazina dan orang-orang yang. Sambung lagi ya. Ayat yang ke-39. Wallazina dan orang-orang yang kafaru telah kafir mereka. A'maluhum amalan-amalan mereka. Amalan-amalan mereka kasarobin, seperti bayangan air. Seperti bayangan air. Biqi'atin, di satu tanah lapang. Di satu tanah lapang. Yahsabu, ia sangka akannya. Zama'anu, oleh orang yang dahaga. Ma'a, air. Hatta, sehingga. Iza, apabila. Ja'ahu, telah datang ia akannya. Lam yajidhu, tidak ia dapati akannya.
tidak ia dapati akannya, syai'an akan sesuatu. Wa wajadallah, dan telah mendapati ia akan, dan telah mendapati ia akan Allah. Indahu, di sisinya. Fawaffahu, maka telah ia sempurnakan akannya. Maka telah ia sempurnakan akannya. Hisabahu, akan perhitungannya. Wallah, dan Allah, sari'u, amat segera, al-hisab, hitungannya. Semak semula ayat yang ke-39 ya. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang telah kafir mereka, a'maluhum, amalan-amalan mereka, kasarobin, seperti bayangan air, biqi'atin, di tanah yang lapang, yahsabuhu zam'anu, ia sangka akannya oleh orang yang dahaga, ma'an, akan air. Hatta, sehingga iza ja'ahu, apabila telah datang ia akannya, lam yajidhu syai'an, tidak ia dapati akannya akan sesuatu. Kita boleh bayangkan begini. Biasanya kalau di waktu panas, ya, dia berlaku waktu panas. Bila waktu panas, ya, contohnya di jalan raya. Ya, di jalan raya, kita nampak daripada jauh macam gelombang air depan tu. Macam bayangan air. Ya, tapi bila didekati tak ada air. Ya. Biasanya berlaku dia memang waktu panas lah. Waktu panas ni. Ya, di tengah lapang ataupun biasa kita jalan-jalan raya kita pun berlaku juga macam tu, kita boleh lihat. Depan tu macam ada bayangan air. Ya, tapi bila didekati tak ada air. Ya. Ini yang dikatakan fata morgana. Fata morgana. Ya. Bayangan tu macam bayangan air. Kalau orang yang haus ni, oh, depan tu ada air. Contohnya orang di padang pasir ni, dia berjalan. Depan tu ada air, banyak air. Tapi bila dia dekati, tak ada air. Padahal keadaan dahaga. Ya. Bayangan tu ada air depan. Ini adalah contoh, Allah katakan, ya, contoh kepada amalan orang yang kafir. Orang yang kafir, dia juga berbelanja, dia juga berbuat baik. Ya, dia yang baik betul, dia buat baik. Yang suka menolong betul. Ya, orang kafir ni. Ya. Tapi dia sangka bahawa segala amalan dia itu, dia akan mati nanti, dia akan senang. Dia akan dapat pahala yang besar pada perasaan dia, atau balasan yang besar yang baik di sisi, ya, Tuhannya. Macam itulah perasaan dia. Ya, sebenarnya apa yang dirasa oleh dia ni adalah fata morgana. Ibarat, ya, kononnya dia dapat pahala yang banyak di sisi Allah, tapi bila dia mati, dia satu pun tak dapat. Rupanya tak ada apa-apa. Itu maksudnya. Itu dikatakan wa wajadallahu indahu, dan telah mendapati ia akan Allah di sisinya. Maknanya rupanya dah sampai ajal, ingatkan, dah berada di sisi Allah. Masa itu ingatkan ia dapat balasan yang besar daripada Allah kerana dia suka menolong orang. Sebab dia suka menolong orang, tapi dia kafir. Ya. Fawafahu hisabah. Ya, maka telah ia sempurnakan akannya, akan hitungannya. Ya, maka terhitunglah di sisi Allah bahawa dia tidak dapat apa-apa pun. Ya, pahala pun tak dapat.
walaupun dia orang yang banyak berbakti, tapi kerana kekufurannya, tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya, ya, maka ya amalannya adalah seperti fata morgana. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah amat segera hitungannya. Ini maknanya. Ya, sebab itu kadang kita beramal, suka beramal. Tapi amalannya itu tidak ada sunnah Rasul. Ya. Jadi ya, kerana rajinnya kita beramal, tapi amal kita tak ada sunnah Rasul. Mana Rasul tak lakukan amalan itu. Ya. Macam mana nak dapat pahala? Sedangkan amalan itu bukan amalan Rasul. Ya. Walaupun kita rasa dengan itu kita dapat banyak pahala, perasaan kita. Tapi semuanya jadi fata morgana lah. Sebab amal ibadat ni contoh daripada Rasul. Rasul lah yang mengajarkan kita beribadat. Yang kita nak buat ibadat sendiri. Ya. Macam mana nak dapat pahala? Kita buat syariat sendiri. Kita diberi akal, suruh kita ikut syariat. Ya, atau peraturan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul. Tapi akal kita buat syariat sendiri. Solat Rasul tak berapa bagus, kita punya solat lagi bagus. Ya. Kita punya solat tak payah. Ya, nak tonggang-tonggik pun niat je cukup. Niat je solat dah cukup dah. Kita punya syariat ni lagi bagus. Ya. Orang-orang ngaji tu sebenarnya tu taraf dia rendah. Ya. Kita punya taraf ni dah tinggi. Kita zikir saja. Sebut Allah pun dah cukup dah. Dah tinggi dah kita punya makam kita. Orang yang mengaji-ngaji tu tarafnya semua rendah tu. Jadi dia buat syariat sendiri. Jadi orang yang buat syariat sendiri, ingat rasanya dialah yang akan mendapat kedudukan istimewa besok dah mati. Tapi sebenarnya fata morgana. Ini kalau nak tahu. Baik, sikit daripada ayat ini kita tengok tata bahasa sikit ya. Perkataan kafaru. Kafaru ialah fi'il madhi jamak. Kalau mufrad ni apa? Kafaru. Mufrad dia. Kalau satu lah, ni kafaru kan telah kafir mereka. Kalau seorang? Tak ada yang, nanti silap, belum buka lagi. Okey, kalau seorang apa? Kafaru kalau seorang? Kafaro. Kafaro. Ingatkan fi'il madhi lah. Fi'il madhi asal kan 3 huruf. Kafaro. Kafaro mudhari'nya yakfuru. Kafaro yakfuru. Amarnya apa? Kalau yakfuru. Furu. Dah nampak depannya bunyi fur tu jadi far pula. Ya. Depan dah tentu yakfuru, furu tu fur. Dah jadi far pula. Ya. Jadi fur dah tentu betul. Jadi awalnya apa? Depan juga. Kalau depan. Ukfur. Amarnya ukfur. Amarnya ukfur. Nahinya? La takfur. Ya. Kafaro. Yakfuru. Ukfur. La takfur. Bawah dia. Yahsabu tu. Dah tentu dia mudhari'. Yahsabu. Macam mana nak buat fi'il amar dia? Kalau nampak mudhari' ni dah boleh buat fi'il amar. Apa yang nak dimatikan? Yahsabu ni. Ba tu matikan. Apa bunyi? Tak, bunyi hujung dulu. Awal jangan bunyikan dulu. Kalau ba mati, apa bunyinya? Sab. Bunyi sab. Jadi awalnya apa nak bunyikan kalau sab? Bunyi bawah sab. Apa? Sab. Jadilah fi'il amar. Kalau nahi
La tahsab. Tahu tak madi dia apa? Madi dia. Yahsabu tu mudhari. Hasibah. Bunyi bawah tengah dia. Macam tadi amilah sama. Hasibah. Dia tak ada hasabah, hasibah. Itu asalnya. Mudhari dah ada ni. Mudhari dah ada ni. Jangan ubah-ubah. Hasibah, yahsabu. Lagi? Ihsab. Lagi? La tahsab. Ihsab, la tahsab. Okey, ujungnya tu, yang ujung, yajid tu asalnya yajidu. Sebab ada lam tu jadi matilah, ada lam. Lam ni mematikan fi'il mudhari, jadi lam yajid. Sekarang ni kita nak jadikan fi'il amar, apa huruf akhir sini? Kita bunyikan yajidu, apa huruf akhir? Huruf akhir pun tak tahu ke? Dal. Jadi dal tu kita kena matikan. Matikan bunyi apa? Bunyi jid. Kemudian ya tu ya apa? Yang ada? Ya mudhari. Ya mudhari tu kita buang. Ya mudhari, fi'il mudhari kan fi'il mudhari. Jadi ya tu ya mudhari lah tu. Ya tu kan maknanya iya. Iya tu buang. Iya tu buang. Jadi tinggal apa? Bunyi apa? Jid. Bunyi jid je lah. Itu fi'il amar lah tu. Fi'il amarnya tu dia, jid. Jid dah fi'il amar dah. Nahi dia? Tambah lam alif dengan ta, la tajid. La tajid. Okey, madi dia wajada. Cuba tengok depannya, cuba baca depannya. Syai'an, lepas syai'an apa? Lepas syai'an apa? Wajada itulah madi dia. Waw jim dal wajada. Wajada mudhari'nya yajidu. Yajidu. Wajada yajidu. Amarnya jid. Nahi la tajid. Baik ulang. Madi wajada. Mudhari yajidu. Amar jid. Nahi la tajid. Okey, alhamdulillah semua pandai dah. Ya, banyak pandai dah. Alhamdulillah.